Hai, selamat sejahtera saya ucapkan kepada sesiapa saja yang menonton, terutamanya Puan Rosenani dan keluarga. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program kesihatan mulut dan keluarga. Dan hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai gigi cantik, senyum molek, perkongsian mengenai beberapa masalah-masalah yang sering dihadapi oleh rata-rata masyarakat Malaysia. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita mendengar satu persatu isi-isi perkongsian pada hari ini. Jadi pertama sekali, apakah itu kesihatan oral? Kesihatan oral itu bukan saja meliputi ruang-ruang gigi, tetapi meliputi penjagaan, pembersihan dan perapian keseluruhan bahagian mulut, iaitu gigi, lidah, gusi, lelangit dan juga bahagian dalam pipi. Kesihatan oral ini amatlah penting kerana bahagian tubuh badan ini yang merangkumi struktur dan fungsi gigi dan gusi yang normal yang dapat menjamin pengunyahan serta penghadapan makanan, menghidu bau-bauan dan rasa, pertuturan yang baik dan kecantikan diri kita. Selain itu, kesihatan oral ini amatlah penting kerana penjagaan kesihatan badan secara keseluruhan bermula juga daripada mulut kita. Okey, apakah kepentingan penjagaan gigi dan mulut yang baik? Pertama sekali, kita nak mengelakkan masalah periodontium, iaitu gusi dan tulang yang memegang gigi kita. Seterusnya, mengurangkan karies gigi. Ketiga, mulut yang berbau. Kita juga mahu mengurangkan risiko penurunan kondisi kesihatan tubuh kita secara keseluruhannya. Okey, seterusnya kita lihat pada Keratan Akhbar keluaran Berita Harian pada 30 Mac 2019 ini. Jadi, Keratan Akhbar ini menyatakan gigi, gusi dan mulut yang kotor mampu meningkatkan risiko seseorang individu untuk mengalami penyakit-penyakit kronik seperti penyakit kardiovaskular, diabetes dan Alzheimer. Okey, Presiden MDA ataupun Malaysian Dental Association pula berkata 94% orang dewasa di negara kita tidak menyadari mereka ada penyakit ataupun masalah gusi dan menganggapkan keadaan gusi yang berdarah ataupun bengkak adalah sesuatu yang normal. Sebenarnya, perkara-perkara ini adalah tidak normal pada gusi kita kerana ia bermakna gusi kita terdedah kepada persekitaran yang kotor dan juga kecederaan. Okey, masalah gigi dan mulut yang lazim pula. Pertama sekali, kita tahu plak gigi, karang gigi ataupun masalah periodontium yang selalu kita datang ke klinik gigi untuk mencuci gigi pada contohnya. Kedua ialah karies gigi ataupun masalah gigi berlubang. Okey, jadi kita pergi satu persatu dulu. Pertama sekali saya akan menceritakan pasal plak gigi ataupun karang gigi dan kalkulus. Okey, plak gigi ini adalah lapisan bakteria yang melekit tetapi tidak berwarna, terbentuk dan melekat pada permukaan gigi, lidah ataupun gigi palsu dan sebagainya. Dan kalkulus pula adalah plak gigi yang telah keras ataupun sudah lama dibiarkan tanpa dibersihkan. Permukaan yang kasar pada kalkulus ataupun karang gigi ini mampu meningkatkan jumlah plak gigi yang terlekat kerana permukaan itu adalah permukaan kasar. Hal ini akan menyebabkan kesan-kesan yang negatif ataupun buruk kepada gusi kita terutamanya. Hal tersebut akan menyebabkan beberapa kesan-kesan negatif dan buruk kepada gigi, gusi dan juga tulang di sekeliling gigi kita. Jadi pertama sekali, keradangan gusi ataupun gusi bengkak, gusi berdarah dan sebagainya. Masalah ini amatlah serius sebenarnya. Tidak disedari oleh rata-rata masyarakat kita. Kenapa saya kata masalah ini masalah yang perlu diambil berat? Kerana gusi dan tulang boleh merosot dan mengakibatkan gigi goyang dan tidak keselesaan pada jangka masa panjang. Okey, rata-rata rakyat Malaysia tidak faham bahawa gusi yang berdarah ini adalah
masalah yang tidak normal ataupun situasi yang tidak normal. Okey, masalah gusi berdarah ini rata-rata masyarakat akan menganggap kalau berus gigi, gusi berdarah, kita jangan berus. Tetapi satu perkara yang boleh membantu gusi anda daripada kecederaan ataupun keradangan yang berterusan adalah berus gigi. Tetapi ingat, perlu menggunakan berus gigi lembut dan juga cara berus yang efektif supaya gusi kita dapat kembali sihat dan tidak lagi ada masalah-masalah gusi berdarah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada karies gigi. Bagaimana karies gigi ataupun gigi yang berlubang ini terbentuk ialah apabila bakteria yang ada di dalam plak yang saya ceritakan tadi bertindak balas dengan gula yang ada dalam makanan untuk menghasilkan asid. Kita tahu asid itu bahaya, jadi asid inilah yang akan terhasil dan makan permukaan gigi kita, membuatkan ia berlubang melalui proses demineralisasi. Proses garis gigi ini bermula dengan demineralisasi permukaan gigi atas ataupun di celah-celah gigi kita. Ia boleh menjurus kepada masalah yang besar iaitu gigi bernanah, gigi yang mati dan sebagainya. Alright, karies gigi ini ada beberapa jenis berkaitan dengan kawasan yang terjejas pada permulaannya. Okey, pertama sekali karies pada permukaan gigitan ataupun dalam pit dan fissure gigi kita. Keduanya karies akar ataupun karies yang di bawah korona gigi. Okey, karies akar ini senang terjadi apabila gusi dan tulang kita dah mula merosot. Terutama sekali pada orang-orang yang berumur, biasalah kita akan menjumpa karies gigi akar ini. Ketiga, karies proximal ataupun karies gigi yang bermula di celah-celah gigi kita. Okey, ini karies gigi yang biasa terjadi apabila kita tidak mengamalkan amalan floss gigi. Okey, saya akan berikan beberapa tip untuk mengurangkan masalah oral dan meningkatkan kesihatan gigi dan mulut kita. Pertama sekali, kita kena berus gigi menggunakan cara-cara yang efektif. Kedua, floss dan menggunakan ubat kumur. Ketiga, pemeriksaan doktor gigi yang berkala sebaiknya 2 kali setahun. Kumur atau berus gigi setiap kali selepas makan dan juga meningkatkan cara tabiat makanan kita kepada yang lebih sihat. Okey, pertama sekali jom kita pergi kepada amalan berus gigi. Memberus gigi secara berkesan setiap kali selepas makan pagi terutamanya dan sebelum tidur. Jadi menjadikan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tetapi ingat, kita kena menggunakan berus gigi yang lembut untuk menjaga gusi kita. Dan berus gigi ini kita perlu tukar sekurang-kurangnya dalam 3 bulan sekali, ataupun jika kita dah lihat ada bulu yang terkeluar ataupun tercarik ataupun hilang dan sebagainya. Ubat gigi pula kita perlu menggunakan yang ada Florida, kerana Florida ini membantu untuk menguatkan struktur gigi kita. Bercakap pasal bentuk ataupun saiz berus gigi kita, okey, ada yang besar, ada yang kecil. Manakah pilihan anda? Ia adalah terpulang kepada pilihan masing-masing, kerana bagi saya yang kecil boleh membantu anda untuk sampai di bahagian-bahagian yang sukar diberus, terutamanya di bahagian belakang. Alright? Jadi seterusnya saya akan menunjukkan cara memberus secara efektif untuk membantu gusi dan gigi kita kekal sihat. Jadi saya akan menggunakan kertas ini. Okay. Ini sebagai gigi depan kita dan ini adalah sebagai gigi belakang kita. Okey, kita pergi satu persatu. Inilah gigi depan kita. Soalnya berus gigi kita hanya perlu meletak sedikit ubat gigi, iaitu sebesar kacampi, jangan banyak sangat. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada cara efektif
untuk memberus gigi, kita perlu meletakkan berus gigi ini 45 darjah ke arah gusi kita. Okay. Kalau gigi atas, kalau gigi bawah, kita meletakkan 45 darjah ke bawah. Seperti ini. Okay. Jadi selepas kita meletak macam tu, kita akan membuatkan bulatan ataupun geseran macam ni beberapa kali. Dan seterusnya, kita tarik memberus gigi kita ke arah atas. Kalau gigi bawah, kalau gigi atas, kita buat dan kita tarik ke bahagian bawah. Jadi ini membantu plak-plak gigi ataupun makanan-makanan yang terlekat di celah-celah gigi kita keluar daripada gusi dan celah-celah gigi. Okey, pada bahagian belakang pula sama saja, meletakkan berus gigi 45 darjah ke arah gusi dan buat macam ni, terus ke bawah. Untuk gigi bawah pula 45 darjah ke bawah dan ke atas. Mudah kan? Jadi praktikanlah amalan berus gigi yang amat efektif ini untuk membantu kesihatan mulut dan gigi kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada amalan floss dan ubat kumur. Okey, floss ini amat penting untuk pembersihan di celah-celah gigi dan permukaan atas dan dalam gusi kita. Penggunaan ubat kumur pula ialah untuk mengurangkan bakteria dalam mulut, menjagakan nafas dan juga fluoride ataupun fluorida dalam ubat kumur ini boleh membantu dalam menguatkan gigi kita. Tapi penggunaan ubat kumur ini perlulah dilakukan 30 minit selepas memberus gigi untuk lebih efektif. Okey, pemeriksaan gigi berkala secara 2 kali setahun ataupun 6 bulan sekali amat penting untuk saringan pergigian untuk mengenal pasti masalah mulut ataupun gigi dari awal. Jadi kita dapat membendung dari awal. Kedua, kita boleh membuat rawatan dan pembersihan gigi. Juga tampalan gigi lah. Dan ketiga sekali, macam mana saya kata tadi, boleh membendung masalah gigi daripada lebih serius. Seperti kita boleh sapu fluorida di klinik kita. Okey, bagaimana pula dengan mencegah masalah karies gigi melalui tabiat pemakanan? Boleh ke? Memanglah boleh. Kerana tabiat pemakanan kita, pertama sekali kita perlu mengurangkan pengambilan snack dan makanan bergula, terutamanya di tengah-tengah sajian utama, itu seperti di antara sarapan pagi dan makanan tengah hari dengan malam dan sebagainya. Kita juga perlu mengurangkan makan makanan yang berlekit seperti kuih muih, biskut dan sebagainya dan juga gula-gula. Ketiganya, kita perlu juga mengurangkan minuman-minuman manis. Habis pemakanan yang baik, kita perlu perbanyakkan pengambilan buah-buahan dan makanan anti-kerajinik seperti keju dan juga gula-gula getah tanpa gula. Kita perlu juga banyakkan minum air masak. Amalkan juga suku-suku separuh untuk makanan yang seimbang. Jadi sampailah sudah penghujung sesi pengkongsian untuk gigi cantik senyum pun molek pada hari ini. Jadi terima kasih kerana mendengar dan sama-samalah kita menjaga kesihatan gigi dan mulut kita. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah pergi kepada doktor gigi yang berdaftar untuk sebarang nasihat, sebarang rawatan dan juga pemeriksaan gigi. Ingat, sama-sama kita menjaga gigi kita. Terima kasih.